بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم الذي أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين اللهم أمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal, kita dapat menyambung bacaan kita zuhud dan kelembutan hati pada muka surat 282. Kita masuk pada perkataan musannif. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila daraini. Dia kata tingkatan pertama, ketundukan yang dimiliki semua makhluk, iaitu ketundukan yang disebabkan adanya rasa perlu dan fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua penduduk langit dan bumi perlu terhadap Allah, merasa fakir terhadapnya. Dialah satu-satu zat yang tidak memerlukan mereka. Ini penulis menyebut tentang tingkatan kita panggil kedudukan, arti ketundukan hati pada Allah. Ketundukan hati pada Allah Ta'ala ni ada beberapa tingkatan. Dia kata ada 4 tingkatan. Ada 4 tabaqat dia, lapisan dia. Ketundukan yang pertama, ini ketundukan yang semua makhluk ada. Langit ada, matahari ada, bulan ada, bintang ada, haiwan ada. Pendek kata makhluk Tuhan saja semua ada rasa ni. Semua ada tanda ni. Apa dia? Kesemuanya tunduk kerana memerlukan Tuhan. Semua ada. Penduduk langit ada, penduduk bumi ada. Kesemuanya memerlukan Tuhan. Ini banyaklah Allah Ta'ala sebut di dalam ayat dia tentang Allah kata walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi turja'un. Allah kata telah tunduklah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dalam keadaan tunduk, redha ataupun terpaksa. Kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Tunduk di sini dengan makna kata merendah, hina. Langit itu dengan tunduknya mengikuti perintah Allah. Dia tak jatuh ke bawah, dia duduk di atas. Matahari keluar pada masa dia, masuk pada masa dia. Malam keluar pada masa dia. Siang beredar pada masa dia. Itu satu jenis ketundukan. Kita panggil ubudiyah. Ketundukan pada Allah. Satu. Tingkatan kedua, ini dipanggil ketundukan apa pada tingkatan pertama, ketundukan ini dipanggil kerana ketundukan fakir, memerlukan Tuhan. Yang kedua, ketundukan disebabkan oleh ketaatan dan ibadat. Ini adalah ketundukan yang dimiliki oleh orang-orang yang terpilih. Ketundukan ini hanya khusus dimiliki oleh orang yang taat kepadanya. Ketundukan ini merupakan rahsia daripada peribadahan. Ya. Ini jenis ketundukan yang kedua.
Ketundukan yang macam ni tak semua makhluk ada, tapi ada makhluk ada makhluk tak ada. Iaitu dia tunduk pada Allah kerana apa? Kerana taat dan ibadah pada Allah. Maka Allah cerita tentang dalam Quran, Allah kata burung yang terbang itu beribadat pada Allah. Allah kata matahari, bulan, kesemuanya sujud kepada Allah Ta'ala. Ini satu jenis ketundukan. Ketundukan yang ketiga, ketundukan disebabkan oleh rasa cinta. Kerana orang yang sedang merasakan cinta akan merasa tunduk kepada yang dicintainya sebagaimana ukuran cintanya. Maka seukuran itulah rasa tunduknya. Ya. Ketingkatan yang ketiga, ini dia dah lebih daripada yang pertama dan kedua, dia masuk dalam sikit. Dia tunduk kerana fakir pada Allah, dia tunduk kerana dia taat ibadah pada Allah, tapi dalamnya masa yang sama telah terbentuk ketundukan itu kerana rasa cinta. Maka pada kedudukan ini, jiwa dia terlepas daripada rasa terpaksa, jiwa dia terlepas daripada rasa didera, daripada rasa diazab oleh Tuhan. Sebagaimana disebut dalam satu syair, masakinu ahlul hubbi hatta quburuhum 'alaiha turabu az-zulli bainal maqabir. Masakinu ahlul hubb hatta quburuhum 'alaiha turabu az-zulli bainal maqabir. Orang miskin adalah orang yang memiliki cinta sampai kuburan mereka. Di atas kuburan mereka terdapat tanah ketundukan yang berada di antara kuburan. Ini kata syair. Syair kata masakin, orang-orang miskin ni ahlul hub. Kita nak tengok makna cinta ni, tengok orang miskin. Mereka ada makna cinta. Kita bagi satu benda ke orang miskin, tengok macam mana dia jaga. Dia orang miskin, dia dapat sebungkus nasi. Macam mana sebungkus nasi itu bernilai kat dia? Kita boleh dapat sebungkus, kita boleh bagi ke orang lain. Tapi orang miskin, dia dapat sebungkus itu, dia mencintai pemberian tu, dia tak ingat dah nak bagi ke orang lain pasal dia perlu. Sampai pada peringkat apa, kamu tengoklah kubur-kubur dia apa. Macam mana dia jaga? Sebab kalau dia tak jaga, dia akan kehilangan benda itu. Walaupun benda tu kita kata benda itu adalah turabuz zulli, tanah je, pasir. Tapi tak. Dekat orang miskin, benda tu bernilai, dia cabut rumput, dia jaga. Itulah kadar kemampuan dia buat. Cinta mereka sampai di atas pusara. Maka pada makam ketiga ni, pada tingkatan ketiga, ketundukan kepada Allah sudah jadi luar biasa. Tingkatan keempat, ketundukan disebabkan oleh maksiat dan kejahatan. Apabila keempat tingkatan tersebut terkumpul dalam jiwa seseorang, maka ketundukan pada Allah akan terasa lengkap dan sempurna. Mengingat orang tersebut tunduk kepada Allah dalam keadaan takut, cinta, kembali jiwa, taat, fakir dan perlu kepadanya. Ketundukan keempat ni disebabkan kerana maksiat dan kejahatan. Dia tunduk pada Allah pasal apa? Pasal dia ni pesalah. Dia telah buat salah pada Allah, maka dia datang minta Tuhan hukum dia, menyesal dia. Maka dia tunduk. Dia akui kesalahan dia. Maka perbicaraan yang sedang kita kaitkan dengan bab taubat ini ada pada makam yang keempat. Ini ahli maksiat, dia tunduk pada Allah, tunduk dengan kembali pada Allah. Penulis kata awal-awal ketundukan dia berada pada tingkatan pertama, kemudian kita asuh dia menjadi tingkatan kedua, kemudian kita jaga dia lagi sampai menjadi tingkatan ketiga. Dan andai kata kita terlepas dan kita terbuat silap,
kita akan masuk juga dalam tingkatan keempat yang menyebabkan kita kembali balik pada tingkatan pertama, kedua dan ketiga. Tapi kalau keempat-empat tingkatan ini ada dalam jiwa kita, dalam lapisan jiwa kita, sempurnalah ketundukan kita pada Allah. Di antara dampak taubat juga adalah bahawa Asma'ul Husna, nama-nama Allah, akan memiliki pengaruh dalam sikap, seperti halnya sebab yang memunculkan hal yang disebabkannya. Nama As-Sami' dan Al-Basir, yang artinya maha mendengar dan maha melihat, akan menghendaki adanya yang didengar dan dilihat. Nama Ar-Razzaq, yang artinya maha pemberi rezeki, akan menghendaki adanya yang diberi rezeki. Nama Ar-Rahman, yang artinya maha pengasih, akan menghendaki adanya orang yang diberikan kasih sayang. Ar-Rahim, maafkan saya, Ar-Rahim. Dan begitu pula nama-nama Allah yang lainnya, Al-Ghafur, Al-Afu dan At-Tawwab, yang artinya maha pengampun, maha memaaf dan maha pemberi taubat, akan menghendaki adanya orang yang diampun, orang yang diterima taubatnya, dimaafkan kesalahannya. Mustahil nama-nama dan sifat-sifat ini boleh ditolak, mengingat nama-nama dan sifat-sifat tersebut mewakili kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling tahu tentang Allah, telah mensyariatkan, telah mengisyaratkan kepada hal ini ketika ia bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi law lam tuznibu dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allaha fayaghfiru lahum." Salam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat, yakni tidak berbuat dosa, nescaya Allah memusnahkan kalian, lalu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang akan melakukan dosa. Kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Apabila engkau membayangkan bahawa maksiat dan kesalahan dicabut dari alam ini, maka kepada siapa lagi Allah mengampuni? Dan siapakah ia akan memaafkan kesalahan? Dan dari siapakah ia akan menerima taubat? Apabila engkau memperkirakan bahawa segala keperluan semuanya telah terpenuhi dan orang-orang yang menyembah kepada Allah telah tercukupi keperluannya, maka di manakah letak permintaan, sikap tunduk, permohonan, jawaban atas doa, kesaksian terhadap anugerah yang diberikan dan berlakunya kekhususan Allah Ta'ala dalam memberikan kenikmatan dan kemuliaan? Maka Maha Suci Zat yang telah mengajar kepada hamba-Nya dengan berbagai macam pengetahuan dan yang telah membimbing mereka kepada pengetahuan. Ini satu daripada hikmah kenapa Allah mentakdirkan wujudnya dosa dan kesalahan dalam alam sejagat ni. Kerana Allah nak menonjolkan sifat dia yang disebutkan tadi. Sifat apa? Sifat Al-Afu, sifat Tawwab, Ghafur, Rahim. Allah nak tunjuk sikap tu. Maka daripada itu kita dapati bahawa rahmat Tuhan untuk mengampun hamba dia tak pernah putih-putih. Tak pernah putih-putih. Dan mustahil akan terputus, kerana sifat Allah Ta'ala itu sifat yang tak akan terputus daripada diri dia. Dia tetap akan mencipta hamba-hamba yang berdosa, dan kemudian dia akan hidayahkan mereka keampunan dan melihat sifat dia, dan kemudian mereka akan datang kepada dia. Ya. Kalau takat ni kita belajar,
Cakap ni kita belajar, kita dapat buat satu nota penting. Apa dia? Kerja kita bila melihat sebuah kesalahan adalah mengajak orang yang terlibat dengan kesalahan itu datang kepada Tuhan yang ingin membetulkan kesalahan. Bukan kerja kita mencerca dia. Nasihat lain, cerca lain. Nasihat ni maksud dia apa? Kita memberi kata-kata perangsang kepada dia supaya dia melihat kesan dosa dia buat itu apa. Bukan mengutuk dia. Mencela ni, hang ni tak guna, hang ni apa, itu bahasa-bahasa kita pakai. Tapi nasihat lain, kerana agama tu nasihat. Kita membawa dia kepada Tuhan, bagi dia tengok dengan perbuatan dia ini apakah yang terhalang dia dengan Tuhan, baik dunia maupun akhirat, tanpa membenci dia. Kerana Al-Quran bila menyebut kepada kita tentang dosa, Quran menyebut kepada kita tentang kesalahan, balarah yang dipakai dalam bahasa Arab ialah Allah membenci perbuatan itu, bukan membenci orang itu. Allah membenci perbuatan itu. Allah tak suka orang zalim. Allah tak suka perbuatan yang ada pada orang yang melakukan kezaliman. Bukan Allah benci orang itu. Tidak. Sekali-kali Allah tak pernah benci hamba dia. Tapi selagi hamba itu ada zalim, ada syirik, Allah tak suka. Maka ayat yang begitu besar adalah An-Nisa kan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tak ampun dosa syirik. Tapi ayat ini telah dikabur dengan satu ayat yang besar dalam surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ayat itu kata Allah tak ampun dosa syirik. Az-Zumar pula kata apa? Yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampun semua dosa. Dan Allah kata jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa itu dosa syirik. Ni Allah tak ampun ni apa dia? Dia buat syirik, dia mati tak dalam taubat. Yang tu dia dengan Tuhan. Tapi selagi dia buat syirik dalam dunia, peluang taubat itu ada pada dia. Kita tak boleh kata pada dia, hampir dah Tuhan tak ampun tak. Selagi dia tak mati dengan syirik. Begitulah besarnya dan hikmahnya. Ya. Ya. Ya, ini satu soalan yang boleh dikatakan soalan daripada anjakan paradigma. Dahsyat soalan macam ni. Kan? Orang kafir ni kalau kita tengok dalam riwayat ada pertama kita tengok dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal Allah kata qul lil ladzina kafaru. Allah kata Muhammad katalah kepada orang kafir, sekiranya kamu henti kekafiran kamu, Allah ampun semua dosa kamu. Itu ayatnya sangat dahsyat untuk orang kafir. Sekiranya kamu hentikan apa yang kamu buat, syirik kamu buat, pendek kata kekafiran itulah, kamu henti, kamu stop, maka apa? Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu yang salaf. Dosa yang salaf, dosa yang mana? Dosa yang telah kamu lakukan. Allah tak mau kira. Ya. Al-Anfal. Cuma ayat ke berapa saya tak ingat. Dia start dengan qul lil ladzina kafaru. Katakanlah kepada orang kafir. Muhammad, katakanlah kepada orang kafir. In tantahu, kalau kamu stop daripada apa yang kamu duk buat ni, syirik pada Allah ni, maka Allah akan ampun semua dosa kamu. Bermakna dahsyatlah. Okay. Daripada ayat ni ada satu soalan timbul. Bagaimana orang kafir nak stop kesalahan dia supaya dia dapat yang ni? Inilah hal dia. Apa dia? Kita mesti bagi tahu kat dia dalam Quran ni ada ayat ni. Sebab dia tak tahu ayat ni. Kita kena bagi tahu kat dia dalam Quran ada ayat ni. Allah kata Allah nak ampun dia kalau dia stop apa yang dia buat. Jadi macam mana dia nak stop apa yang dia buat? Sebab dia dalam kafir. Maka kita yang kena menerang kepada dia yang dia buat itu benda salah. Yang dia buat itu benda syirik.
Benar, sifat orang kafir, dia hidup dia daripada dia bangkit tidur sampai dia tidur balik, dia akan melakukan seluruh kesalahan pada Tuhan dalam bentuk akidah. Bukan dalam bentuk kehidupan ni, dalam bentuk akidah dan keyakinan. Jadi nama kafir, dia akan buruk sangka pada Tuhan, dia akan salah menyembah, dia akan salah meminta. Itu adalah fitrah dia. Maka dia kena stop tu semua. Macam mana dia nak kena stop tu semua? Mesti ada dakwah. Apa dia dakwah? Pemberitahuan kepada dia. Sebab selagi tak diberitahu pada dia, sampai mati dia tak tahu kata dia buat tu salah. Baik. Masuk yang kedua. Kacalah ada orang kafir mati dalam kafir. Dia tak tahu ada ayat ni. Apakah keadilan Tuhan dekat dia? Dalam riwayat Imam Ahmad diceritakan, Syekh Nasaruddin Al-Albani kata riwayat ini sahih. Besok di hari akhirat, Allah Ta'ala akan panggil 4 kumpulan manusia. Daripada 4 kumpulan manusia itu, orang kafir, orang tua, orang yang pikun, orang tua, orang yang lahir dalam keadaan dia punya ni tak cantik, akal dia tak cantik. Tak cantik akal dia. Dan orang yang selama dia hidup, dakwah Islam tak sampai kat dia. Kafir, orang tua yang pikun, orang yang apa? Akal dia, macam kita kata cacat lah, gila ke apa ke. Sekarang daripada tarikh dia lahir sampai dia mati, dia tak ada peluang sembah Tuhan. Sebesar-besar nikmat dia tak dapat. Maka Allah akan panggil dia. Orang tua yang pikun, orang tua yang sampai kita cakap pun tak kena jerkah kat dia. Ada orang tua kafir sampai umur lagu tu. Umur lagu tu, katalah baru Islam sampai kat dia. Dia pun dah tak dengar dah. Nada dia punya apa, ni pun dah tak kuat dah. Dia tak boleh buat perhitungan. Allah panggil semua 4 orang ni. Dan satu lagi siapa dia? Orang yang seumur hidup dakwah tak sampai. Orang dalam hutan ke, orang asli, orang mana ke. Panggil. Dalam riwayat Imam Ahmad, ini juga dibahas oleh 2 tokoh besar, Imam Ghazali dan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Macam mana keadaan dia? Allah melakukan hisab asing kat dia. Apa Allah Ta'ala buat? Allah panggil mereka ni semua, yang otak tak center tadi bagi center balik, yang tua pikun tu Allah bagi sihat dia balik, yang dakwah tak sampai pun mai, orang kafir semua ada di situ, yang mana pekak ke apa ke, semua duduk di situ. Allah tanya satu benda tadi, sekiranya sekarang Rasul datang kepada kamu, adakah kamu akan dengar cakap dia? Dia berkata apa? Kami akan dengar. Maka Allah buat seorang Rasul kepada mereka di mahsyar. Dan Allah suruh Rasul itu kata sesuatu kat mereka. Maka Rasul itu tunjuk satu arah ke neraka. Rasul itu kata terjun ke neraka. Masuk neraka. Maka Allah kata pada mereka, tadi kamu kata kalau Rasul datang sampaikan sesuatu pada kamu, kamu nak ikut. Dan sekarang apa Rasul itu kata pada kamu? Rasul itu kata masuk ke neraka. Maka Tuhan tanya dia, nak masuk ke tak? Ada daripada bahagian mereka menyatakan kami masuk. Maka Nabi sebut apa? Yang dia masuk itu bukan neraka. Tapi ada bahagian daripada mereka kata kami tak mau masuk. Allah kata, tidakkah aku katakan tadi, apabila datang Rasul kepada kamu, kamu nak ikut ke tak? Kamu kata nak ikut, pasal apalah kamu tak ikut? Kamu tak percayakah dengan Rasul itu? Sifat Rasul tidak membinasakan. Ini satu ujian untuk kamu. Maka Tuhan menyelamatkan yang patut diselamatkan dan menghukum apa yang patut dihukum. Maka pasal itu Imam Ibn Qayyim, Imam Al-Ghazali di antara orang yang berani bicara benda ni secara detail. Mereka yang kafir di dunia ni tak sampai dakwah Islam, tak semestinya mereka masuk terus ke neraka. Melainkan ada satu hisab untuk mereka.
untuk membuktikan kalau dakwah ni sampai, mereka ikut ke tak ikut. Allah bagi mereka waras, bagi mereka sihat, bagi mereka boleh berfikir, bagi mereka kenal apa itu dakwah Rasul, dan kemudian Rasul arah mereka dengan satu arahan. Maka adil, maka Allah bersikap adil mereka di hari akhirat sebelum menentukan mereka ke mana. Kenapa? Kerana selama di dunia ni mereka tidak mendapat, beranak cacat, tak boleh fikir, tak dapat nikmat dakwah. Itu tua. Agama mai ketika dia tua, dia pun tak boleh fikir. Macam mana? Dia ada satu ayat tak? Ya. Ayat taubat tak? Aku tak mampu sesuatu kaum sebab hentak seorang. Iya, Rasul. Iya, betul ada. Dalam Al-Isra. Wa ma nu'adzibuhum. Kami tak akan azab mereka hatta nab'atha ilaikum rasulan. Kami hantar Rasul. Inilah Allah hantar Rasul. Tapi di dunia ni, bila Rasul mai, Bukan di dunia kan? ni cerita di dunia dulu. Di dunia Rasul mai. Bila Rasul mai, mereka berada pada usia tua yang pikun. Jadi dakwah tu mereka tak boleh fikir dengan normal. Bayang orang tua, otak tak cantik dah. Kemudian telinga pula tak dengar. Ketika tu nak apa yang dia nak boleh proses tentang Islam. Tapi Allah kata, kamu tak akan diazab sehingga Rasul datang. Tapi Rasul dah datang, mereka kekal dalam kafir. Mereka kekal dalam kafir itu bukan kerana dia tolak. Kerana kedaifan fizikal yang dia ada. Tak mampu nak fikir. Kekuatan fikir yang tak ada, maka mereka akan dihisap asing di hari akhirat. Tak sama dengan orang kafir yang tolak di dunia ni kerana engkar. Dia boleh fikir, dia boleh buat perbandingan, dia tak mau, dia tolak dengan jahat. Yang tu bila dakwah dah sampai. Ni ada orang dakwah tak sampai. Cuba bayang masa kita tahun 70-an. Tahun 70-an tu ada Cina mati umur 90 tahun. Tak dengar pasal dakwah. Dakwah pun tak rancak macam ni. Dan penceramah dalam bahasa mereka pun tak ada di tanah air kita macam sekarang ni. Bagaimana keadaan mereka? Kita nak kata mereka tolak. Tak boleh kata tolak. Sebab benda tu masuk dengan dia punya, benda tu tak apa. Macam orang-orang demam memang, pergi bagi kat dia sup ekor. Lepas tu kata dia tak suka makan sup ekor. Bukan dia tak suka makan, dia tak apa antara selera dia dengan menu tu. Maka Allah tak akan bubuh mereka dalam neraka sebegitu. Allah hisap mereka lagi sekali di hari akhirat dengan kewarasan dan keadilan. Haji sebelum rumah ni tak awak tak beritahu Islam, tak punya Islam. Wallahu ta'ala alam. Kalau berdasarkan hadis ni tak ada lah. Tak ada lah. Cuma kita lah dalam balighu anni walau ayah tu, kita lah kot. Sampai ke tak sampai. Tetapi menyampaikan itu bukan kemampuan semua orang. Kan? Dan lagi satu dalam dakwah ni pula, bukan semua orang sampaikan benda yang kena sampai. Ada juga orang yang melencong dalam dakwah. Dengan orang kafir, maafkan saya lah, saya kata sikit Haji. Selalu kita tengok macam perkataan Syekh Nasaruddin Al-Albani, kita ambil perkataan orang-orang yang mereka ni, nama mereka itu dikaitkan dengan sunnah mereka selalu dalam nasihat mereka akan beritahu, dakwah ni adalah bagi tahu pada orang kafir apa itu makna dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dakwah ni itu dakwah punya tunjang. Dakwah ni bukan kita kena hafal apa yang ada dalam Bible. Tak perlu, tak ada tuntutan. Sayyidina Umar dah baca ada Taurat depan Nabi. Kan? Apa Nabi kata? Hang tak percaya dengan aku ke? Umar kata aku sekadar nak baca. Nabi kata hang tak percaya kat aku ke? Kalau Musa mai hidup depan ni pun, kalau Musa masih hidup, hang pergi ikut Musa, hang tinggal aku. Musa ada Taurat. Maka hang akan sesat, Nabi kata. Maka dakwah ni apa dia? Menyampaikan apa yang Allah bagi kat Nabi kepada orang bukan Islam. Menceritakan tentang sirah Nabi kepada orang bukan Islam.
Nabi makan lagu mana, Nabi pakai, Nabi kehidupannya Nabi perkenal pada kita, akhlak Nabi. Macam mana kita duk belajar sunnah ni, macam tu kita kena cerita pada orang kafir. Macam mana ayat-ayat tafsir, tadabbur yang kita duk baca lah ni, yang tu kena perkenal kat dia. Tanpa kita perlu mencerca Tuhan dia. Sebab itu ada larangan dalam Quran. Nanti dia akan cerca balik Tuhan kita. Hanya memperkenalkan. Kerana itu dakwah menyeru mereka kepada 2 kalimah syahadah. Dan membuat pembandingan. Makan dengan bismillah. Apa keistimewaan dia? Kenapa bismillah? Kewujudan bismillah. Kenapa hanya bismillah? Tidak disebut benda-benda lain. Menceritakan dan membenarkan ruang mereka bertanya dan kita menjawab. Itulah dakwah. Bukan mengheret mereka kepada buku keyakinan mereka. Maka kadang-kadang dakwah sebegini punya banyak mengelirukan. Akhirnya begitu banyak orang masuk Islam, dia tak kenal sunnah Nabi. Sepatutnya benda tu tak jadi. Betul sahabat Abdul Rahman? Orang masuk Islam, patut dia tahu apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni dia masuk Islam, dia tak tahu Nabi sembahyang lagu mana, Nabi puasa lagu mana, tapi dia masuk Islam. Berapa lama? 4 tahun, 5 tahun. Habis ketika Islam diperkenalkan kepada dia, diperkenalkan dengan cara apa? Hanya memperkenalkan makna tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tak perkenal Muhammad. Ini bermakna tak memperkenalkan 2 kalimah syahadah. Bermakna kita ada metod lain berdakwah. Maka kata syekh-syekh yang kita biasa dengar mereka punya tazkirah, syekh akan kata, kalau beginilah makna dakwah, dan kalau mereka tak masuk pada Islam, itu bukan satu kesalahan pada mereka. Macam sahabat Abdul Rahman cerita kan, kita masuk Islam nak sembahyang, mereka begitu tak payah sembahyang. Dia berzikir sampai bumbung terbang. Itu baru zikir bumbung terbang. Apa pasal kita masuk Islam nak sembahyang? Kalau masuk Islam ni tak payah sembahyang, tak payah masuk Islam. Memang dah tak sembahyang dah. Tiba-tiba kalau begini punya cara, orang keluar daripada Islam, orang lari, kita tak boleh hukum dia. Kenapa? Kerana banyak dakwah yang isi dia menyimpang daripada apa yang patut didakwakan. Dia buat perbandingan je Ustaz. Macam mana? Dia buat perbandingan je lah. Perbandingan. Antara agama ni dengan agama ni. Iya. Iya. Sebenarnya ialah itu yang mereka kata kaedah depa lah. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Hanya menceritakan apa yang Islam ada. Dan demi Allah kita tak akan usik apa yang depa ada. Biar depa sendirilah. Apa yang depa ada, depa lebih tahu daripada kita. Saya tak fikir kita lebih tahu Bible daripada depa, sebab jalan Bible tu datang ke depa. Kita pun baca daripada buku depa. Tetapi kita lebih tahu agama kita daripada mereka. Jadi kita tak payah nak tahu apa yang ada dalam agama depa. Kita hanya bagi tahu apa yang kita ada, kekayaan kita, khazanah kita, kemuliaan Nabi Muhammad, jalan Nabi Muhammad bawa. Tetapi inilah yang paling kurang dalam dakwah. Kadang-kadang dakwah ni pula ada lagi satu trend macam mana dakwah dia. Dia mencari persamaan pula. Antara Islam dan Kristian ni apa sama dia? Dia mencari titik sama. Subhanallah. Kerana inna dina indallahil Islam. Itu mungkin satu kaedah. Kadang-kadang ada pula dakwah, dia buat t-shirt balik, dia tulis we love Jesus. Dia buat di sini. Untuk benda yang tak perlu. Muatan dakwah itu apa dia? Ketika kita we love Jesus, di mana Muhammad? Mungkin itu dikatakan uslub, kaedah berdakwah. Akhirnya tak apalah nak pakai kaedah, tapi muatan tu jangan sampai hilang. Akhirnya orang hanya tahu la ilaha illallah, orang tak tahu Muhammadun Rasulullah. Dia tak tahu kata bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia tak dibenarkan beribadat pada Allah melainkan dengan jalan Muhammad saja. Maka akhirnya orang ni kena mencari apa dia sunnah. Sepatutnya itulah dakwah. Kenalkan kerasulan. Muhammad bawa apa? Bagaimana kedudukan Muhammad? Sunnah-sunnah Muhammad. Perjalanan hidup Muhammad. Inilah keistimewaan orang Islam. Mencontohi Nabi Muhammad. Kita tengok Nabi Muhammad tu satu.
Tapi orang kena buat universiti nak mengaji pasal dia. Dalam universiti tu pula kena pecah dia punya kuliah-kuliah kos pula. Sirah lain, tafsir lain, hadis lain. Dahsyat. Nak belajar pasal satu insan yang dahsyat lah. Uswatun hasanah ni. Mana ada orang belajar pasal satu orang kena buat satu universiti? Muhammad saja, rahmatan lil alamin. Jadi akhirnya akan ada satu hisab lain untuk mereka. Kecuali yang menentang betul-betul setelah datang dakwah ini. Seperti Abu Jahal, ni semua ni yang Quran rakamkan nama dia pun, dia tolak terang-terang. Maka untuk mereka ada azab yang ni. Itu pun di hari akhirat, lagi satu hisab Tuhan tanya ke dia, alaysa haza bil haqq? Dalam Al-An'am, tidakkah ini semua benar? Kamu tolak Nabi, kamu tolak Quran, kamu tolak syurga, kamu tolak neraka, kamu tak percaya ni semua, tidakkah ini benar? Mereka akan jawab, bala. Maka Allah kata, zuqul azab, ghasal azab. Nah, tapi yang hadis sebut tadi, orang tua dakwah sampai lambat, tak sampai langsung, orang yang mati nak ada cacat, orang yang pemikiran dia tak cantik, walaupun dia mai daripada perut mak bapak dia katakan bukan Islam, takkan sebegitu Tuhan campak dia dalam neraka. Tak. Maka ada satu hisabnya lain. Dan ini perbahasannya sangat menarik, dibuat oleh dua imam besar ini. Siapa dia? Imam Ghazali dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Sangat menarik. Termasuk bayi kecil-kecil. Allah tak akan campak mereka begitu. Kerana masih ada hisab. Pasal itu hisab Allah ni dikatakan hisab yang adil. Dia tanya, dia korek, dia bongkar, dia soal, dia minta bukti. Sangat adil. Boleh memang? Yang kapiak kita kata kapiak lah. Yang sembah berhala kita kata sembah berhala lah, benda salah. Tapi Al-Anfal tadi bagi tahu pada kita, kalau kamu pergi bagi tahu, pasal itu Allah kata Muhammad pergi bagi tahu kat orang kapiak tu. Intan tahu, kalau mereka stop, maka yaghfirallahu lahum, Allah bersedia mencurahkan keampunan pada mereka apa yang telah mereka lakukan. Sampai sekarang ayat itu tak mansuh sampai sekarang. Allah nak ampun dia. Cuma masalah dia tak tahu. Dan sikap mereka menentang Islam itu fitrah lah, tabiat. Pasal dia tak akan rasa agama orang lain betul. Tapi yang kena bagi tahu pada mereka kebatilan yang mereka anuti itu adalah kita. Kita lah. Dakwah. Pasal itu umat, kita belajar Syekh Qutb. Syekh Qutb kata apa dia? Syekh Qutb kata umat ni terbagi pada dua. Menarik hak dia pecah. Satu dia kata ummatul ijabah. Lagi satu dia kata ummatul da'wah. Ummatul ijabah bermakna umat yang menerima Islam. Kita lah. Kita ummatul ijabah. Ijabah bermakna terima kan. Lagi satu ummatul da'wah. Umat yang mesti didakwahkan. Mana? Orang yang belum terima lagi. Dan kadang-kadang Syekh Qutb kata ada juga di kalangan orang Islam, mereka juga menjadi ummatul dakwah. Pasal apa? Pasal mereka tentang Islam tu kosong. Seperti mana kata Jamaluddin Al-Afghani ketika dia masuk ke Afghanistan, dia kata Islam dinul mahjub indal muslimin. Dia masuk di Afghanistan, dia kata Islam adalah agama mahjub, agama yang terlindung di kalangan orang Islam. Orang Islam tak nampak Islam. Maka ketika itu mereka juga menjadi ummatul da'wah. Umatnya kena didakwahkan balik. Macam sekarang ni, orang Islam menjadi umat yang tak tahu pasal sunnah. Kan? Ada satu kumpulan, dia tak tahu terus sunnah. Bila kita sebut sunnah, lagu tu lah. Dia tak lawan. Tapi ada lagi satu kumpulan yang sunnah tu dianggap mungkar. Dia lawan. Apa awak nak ajak kami ni? Tinggal tok nenek kami. Maka ini semua menjadi ummatul da'wah. Ad-da'watu ila sunnah. Dan kita ingat perkataan siapa lagi? Perkataan Imam Barbahari. Kan dalam buku dia, apa nama buku dia? Syarhus Sunnah. Apa dia kata?
Allahu Akbar. Imam Barbahari kata, Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Satu tak boleh berdiri tanpa satu. Dan kata Imam Abu Aliyah, ulama tafsir yang terkenal, dia kata, aku tak tahu. Ada dua nikmat Tuhan bagi kat aku. Yang mana lebih utama? Allah bagi pada aku Islam. Dengan Islam, aku terkeluar daripada jadi orang kafir. Lepas tu Allah bagi lagi satu nikmat, nikmat sunnah. Kerana nikmat sunnah ni lah, aku tak masuk 72 golongan. Dua nikmat besar Tuhan bagi kat aku. Kalau Islam saja, aku bukan orang kafir. Tapi aku tak selamat daripada 72. Qadariyah lah, Jabariyah lah, Mu'tazilah lah, Syiah lah. Tapi kerana sunnah lah, aku tak jadi hururiyah. Apa dia? Hururiyah. Bukan huru hara. Hururiyah. Hururiyah ni apa dia? Kampung yang di zaman Nabi dulu, tempat Khawarij duduk. Maka dia dipanggil hururiyah. Bila kata hururiyah, merujuk pada Khawarij. Bila orang tanya soalan pelik-pelik pada Aisyah, Aisyah kata, hang-hang ni daripada kampung hururiyah ke? Maksud hang daripada puak-puak Khawarij ke? Dengan sunnah, kita terkeluar daripada jadi golongan-golongan itu. Akhirnya dalam dakwah, sunnah tak diangkat. Kadang-kadang orang sebut Islam, Islam, Islam. Tapi dia tak maksudkan sunnah. So, Imam Ibn Jauzi cerita dalam Talbisul Iblis, salaf. Maka saya fikir ini Imam Ahmad bin Hanbal yang dengar seorang baca doa. Kita seorang salaf mendengar satu orang baca doa. Dia kata, Allahumma amitni alal Islam. Ya Allah, matikanlah aku atas Islam. Maka Imam Salaf ni tegak. Imam Ahmad tegak. Dia kata apa? Dia kata, Allahumma amitni ala sunnah. Kau kena minta matikan aku atas sunnah. Kerana ramai orang mati di atas Islam, tapi bukan di atas sunnah. Maka dia mungkin 72 golongan. Tapi kalau dia mati di atas sunnah, dia conform atas Islam dan dia selamat. Tengok macam mana besarnya maksud sunnah. Tapi akhirnya kadang-kadang orang masuk Islam sahabat Abdul Rahman, dia tak kenal sunnah. Dia janggal. Kesianlah. Dia nak kena start balik. Belajar. Sedangkan itulah yang dikatakan dakwah yang sebenar, yang diselewengkan. Maka kalau kita nak kata orang kafir tu mereka tolak Islam, kita nak maksud sudut mana? Kerana begitu banyak kekeliruan yang sampai. Banyak. Kan kadang-kadang dakwah tu jadi debat pula. Sebenarnya dia dakwah. Awak nak dengar-dengarlah. Awak tak mau ikut pun tak apa. Tapi ruang mendengar itu diberi pada orang bukan Islam. Tanpa mencerca. Tanpa mempelekeh. Itulah satu daripada kisah yang Allah akan buat di hari akhirat. Penulis kata kepada kita, Allah Ta'ala berfirman, إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ini ayat yang sangat dahsyat dan kita nak kena tahu. Iaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, nescaya kamu berbeza pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan semua urusannya harus dilaksanakan, iaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ni kita fokus pada perkataan
liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Kita fokus di situ. Betapa ini yang Tuhan nak daripada kita. Allah kata liyahlika man halaka an bayyinatin. Allah Ta'ala kata liyahlika, agar Allah Ta'ala kata dibinasakan orang yang nak dibinasakan itu, agar orang yang binasa itu halaka, binasa dia, an bayyinatin, dia binasa dengan keterangan. Kenapa dia binasa? Wa yahya, dan kalau dia hidup, dia tak binasa, dia juga hidup dengan keterangan. Ayat ini memberitahu pada kita betapa bayyinah itu sangat dahsyat. Apa dia? Bukti, evidence, sangat penting. Jadi besok kalau Allah bubuh kawan tu dalam neraka pun, Allah bubuh macam mana? Bayyinatin, Allah bagi penjelasan. Liyahlika man halaka an bayyinatin. Allah kata aku tak bagi dia tu binasa, melainkan aku bagi penjelasan. Wa yahya, dan kalau dia hidup, dia pergi ke syurga, dia hidup ataupun dia menang dalam dunia, Allah Ta'ala kata man hayya an bayyinatin, aku hidupkan dia dengan keterangan. Aku tak buat miracle lagu tu saja, mesti ada bayyinah. Jadi apakah bayyinah kita? Kita nak kata orang kafir itu akan binasa. Apa bukti? Dia tolak Islam. Apa bukti kita ada yang dia tolak itu adalah Islam? Mungkin dia tolak itu akhlak kita, bukan Islam. Cuma dia tak tahu nak menterjemahkan. Dia kata lah agama. Atau orang Melayu ni semua tak boleh pakai. Sebab yang dia tolak tu mungkin bukan orang Melayu. Dia tolak tu perangai. Macam saya pernah dengar Datuk Syekh Husaini cerita. Hafizahullah. Apa dia kata? Orang Cina marah dengan orang Melayu. Pasal apa? Bila buka buku 35, semua nama orang Melayu je tak. Sampai orang Cina tanya, ini kalau mati tak bayar hutang, apa Islam? Apa itu agama cakap? Akhirnya dia kata Melayu tak boleh pakai. Dia bukan maksud Melayu tu, Melayu tanah Melayu tu. Dia maksud hak sekok tu lah. Individu tu lah. Tapi dia tak ada ayat. Dia buh semua. Dia kata Melayu tak boleh pakai. Kita bila dengar Melayu tak boleh pakai, tampak meja. Ajak tu dia ni kata Melayu tak boleh pakai, hang dah duduk tanah Melayu. Jadi masalah. Apa bukti orang bukan Islam benci Islam? Dan kalau kita kata orang bukan Islam tu, ni dia banyak petikai Islam. Baik. Islam yang dia petikai tu, dia tahu tak Islam tu? Kalau orang bukan Islam, petikai Islam dalam keadaan dia tak tahu. Itu adalah fitrah orang kafir. Habis kita yang dengar sakit telinga, kita doktor, kena dengar lah apa yang pesakit. Namanya kata pada kita, ada pesakit maki kita. Apalah doktor, bagi ubat ranjau. Ranjau. Doktor pakar dia kata ranjau, pasal apa? Dia makan tak lega. Dia makan tak lega. Dia makan tak lega. Kan Syawal. Dia pergi marah doktor. Doktor Apandi. Doktor Apandi kata, tadi doktor pun kena marah. Ini auta punya doktor. Tipu punya doktor. Dia mau duit saja. Jadi doktor pun kena marah. Maka doktor tak boleh lah kata, tengok pesakit semua tak guna. Dah. Kenapa dia lawan Islam? Tentulah nak menyampaikan Islam pada orang bukan Islam ni, saya tak fikir orang macam saya, macam kita boleh. Scholar. Kalau kita kata dalam Malaysia ni, siapa dia scholar? Kita Abdul Yasin. Ada kena ban pula, tak boleh sampai pula dalam masjid dan surau. Tapi kalau kita kata macam ni, scholar based on authority. Kalau kita maksudkan scholar, Islamic scholar dalam kita punya negara ni, based on authority. Siapa dia yang ada authority? Mufti, ahli jawatan kuasa fatwa, maib, kan, penasihat istana, jaki, jabatan hal ehwal menteri agama. Mereka adalah scholar.
Tapi ada banyak benda tak settle. Banyak benda tak settle. Banyak benda, ramai sekolah dalam satu-satu state, tapi orang kafir still tak faham agama. Kadang-kadang kita pergi kedai runcit orang kafir, dia jual arak, dia letak peti ais jual arak tu, sekali dengan dia jual ayat-ayat kotak. Sedangkan dalam negara kita ni ada Islamic scholar. Orang macam saya, orang tak panggil lah scholar balik. Sekolah nak jadi sekolah. Dah lah sekolah, haram pula. Sibik tak haram je dah, haram kan. Haram. Maka yang ada authority, awak tak boleh tangani masalah apanya orang kafir tanya, apanya mereka muskil, tetapi kita lebih kepada apa? Conform mereka musuh Islam. Ini apa dia satu? Ini satu ketidakadilan kita buat pada orang bukan Islam. So kita sebagai mak bapak kena berani berhadapan dengan anak-anak. Anak-anak tanya apa-apa. Tak, kalau kita tak boleh dipanggil scholar. Anak tanya, ayah pasal apa ayah balik pergi kerja pukul 6 pagi, ayah balik pukul 8 malam? Ayah jawab, ayah overtime. Orang overtime tegak pukul 4, pukul 5. Ayah pasal apa sampai pukul 9, 10 baru balik? Ayah pergi kuliah sekali. Pasal apa orang pergi kuliah balik awal, ayah balik lambat? Ayah pergi kuliah dan banyak-banyak lagi lah. Rambu-rambu ayah. Ayah mesti jawab lah soalan anak-anak. Bila? Kalau kita kawan dengan jemurah, tapi berapa? Kan beli dia pun ada dapat sikit tak. Dia ikut kita. Dia ikut kita. Macam dia angkat dia. Dia boleh angkat je beli. Dahsyat dia. Betul. Itulah. Tapi yang saya bincang ni, saya maksudkan dari segi siapa patut buat kerja. Kan? Asalnya kita lah orang Islam. Tapi kerana dalam negara kita ni dia banyak sangat kasta. Orang macam saya kalau buat kerja Islam tak diiktiraf. Kerana saya ni pecah belah masyarakat lah, haram lagi lah, makruh lah, makruh cop lagi label. Kan? Kita pengalaman dulu masa di Kuala Lumpur kan, kita buat strip dakwah. Kan? Grup-grup saya yang buat strip dakwah berbeza dengan orang lain. Tetapi saya meraihkan cara orang. Cara saya dengan kawan-kawan menerangkan siapa dia Nabi Muhammad. Cerita pasal sunnah. Kadang orang duduk di pinggir-pinggir jalan kan. Saya, Ustaz Ammar, Ustaz Yuk keluar. Bagi tahu apa itu sunnah. Saya paling dahsyat saya pernah di Pasar Tani. Pasar Tani, kalau tak silap saya di Andalas. Di Andalas. Pasar Tani, besar lagu tu Pasar Tani pagi kan. Saya pegang mikrofon apa ni, duk ceramah. Saya duk cerita tentang adab kita berjual beli. Sambil saya cerita, orang di sana duk berjual beli. Saya pegang ceramah. Saya duk bagi tahu Nabi ajak lagu mana Quran perkenan, tak boleh tipu menipu. Tapi dalam orang-orang yang dengar tu, ada yang beli barang, sebelum dia nak keluar, dia mai berdiri sat. Jadi seorang mai berdiri, dua orang mai berdiri, tiga orang mai berdiri, jadi belah, jadi puluh. Jadi ada orang nak mendengar. Itu yang saya buat, saya pernah buat dengan Ustaz Yuk, dengan Ustaz Ammar, dengan rakan-rakan di Kelang dulu. Begitu, orang mendengar. Tapi saya tak boleh teruskan sebab saya tak ada tahu. Bukan orang kafir tak mau dengar. Masalahnya orang Islam yang tak bagi dengar, tak bagi buat. Menyusahkan. Kemudian mereka pula tak buat. Kalau mereka halang kita buat, mereka buat, itu saya rasa fair and square lah. So we don't need lah you punya help kan. Kami boleh buat sendiri, it's okay. Tapi mereka halang kita, mereka tak buat. Mereka halang saya bercakap sunnah, tapi mereka tak bercakap sunnah. Saya beritahu pada orang Nabi sembahyang lagu mana, dan saya juga beritahu 4 mazhab kata apa. Tapi dia pun tak bagi saya cakap, dan dia pun tak bagi tahu macam saya bagi tahu pada orang. Dia pun bagi tahu satu benda aja. Apa yang mereka pegang. Yang lain dia pun tak bagi tahu. Akhirnya orang Islam punya dia keliru,
Orang bukan Islam lagilah. Dan orang bukan Islam pun lidah mereka lagi dahsyat. Yang dia kata kat kita lagi dahsyat. Maka kita lagi sakit hati. Akhirnya kita tak boleh jawab. Kita ambil cok, kita pecok tandai dia apa dia? Hampa musuh Islam. Maka berapa banyak musuh Islam dalam Malaysia ni hari ni? Banyak. Orang kata musuh Islam cukup banyak. Sedangkan tidak. Ada benda mereka tolak dakwah, betul. Ada orang kafir yang tolak dakwah, betul dakwah dia tolak sendiri. Tapi ada orang kafir bukan dia tolak dakwah, dia tolak pendakwah. Dia tak puas hati dengan kawan tu. Sebab kawan dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Kalau awal-awal masuk Islam, kita bagi cakap dia, bagus you boleh masuk Islam, dia pun dah get ready nak masuk Islam, kita pergi abang sepatah kat dia. Lepas you masuk Islam, you kena bersunat. Dia dengar sunat. Itu benda nombor satu pergi letak kat dia. Kalau dia kata apa boleh gila. Lantern tak boleh sunat. Oh tak boleh, nanti orang mati macam mana? Kulit kulup tu duduk dah macam mana? Begitu jauh dia fikir ambil tahu tu, kawan tu tak apa seronok. Akhirnya kawan tu dikatakan tolak Islam. Sedangkan yang kawan tu tolak adalah teknik. Begitulah. Berkaitan dengan ayat ni Allah Ta'ala kata liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Memang ayat ni kenapa? Pendek ni je. Dalam buku ni pun pendek. Tak panjang. Oh, saya punya panjang. Ini pendek. Oh, pendek. Ha? Oh, buku baru. Oh. Oh, dia set dengan liyahlika je. Oh, dia pendek kat memang. Saya punya panjang. Ustaz Samsul punya? Panjang juga. Haji? Pendek? Air penuh ha? Sama. Abang Radit tak ada lagi. Abang Ali panjang pendek? Panjang. Alhamdulillah. Bagus. Yang apa yang tu? Macam mana kita nak apa? Kita baca tengok sebelah kali, lepas tu baru pejam mata apa? Kita dapat liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Kan betapa Allah dia membinasakan orang dengan keterangan. Kalau dia bagi hidup pun dengan keterangan. Surah Al-Anfal ayat 42. Ya ada. Di antara dampak tersebut juga adalah rahsia yang besar yang tak bisa ditembus oleh ungkapan apapun, yang tak bisa dijembatani oleh isyarat apapun. Rahsia tersebut diseru oleh orang yang menyeru kepada keimanan berdasarkan kesaksian-kesaksian mereka. Bahkan rahsia tersebut disaksikan oleh hati-hati orang-orang yang khusus dari kalangan para hamba. Maka mereka pun bertambah merasa makrifat terhadap Rabb mereka. Dengan perantaraan rahsia tersebut bertambah rasa cinta kepadanya, rasa tenang bersamanya, rasa rindu padanya, sentiasa mengingatnya sebagai kesaksian terhadap kelembutan, sebagai pengakuan terhadap kemuliaan dan kebaikan yang dimilikinya, menambah sikap penelahan terhadap berhasil beribadat kepadanya, dan sebagai pengakuan terhadap kemuliaan sifat ketuhanannya. Hal tersebut terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis yang diterima daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farha bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيسى منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيسى من راحلته فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها
summa qala min syiddatil farah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Ini dalam riwayat Imam Muslim, hadis Anas. Terjemahan dia, ini Nabi nak cerita satu rahsia taubat dan satu dampakan kesan daripada taubatnya sangat dahsyat. Nabi kata sesungguhnya kegembiraan Allah terhadap taubat hambanya melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian terhadap haiwan tunggangannya yang di sebuah padang pasir yang luas. Namun tiba-tiba haiwan tersebut lepas, artinya hilang, terlepas. Padahal di atasnya ada makanan dan minuman, hingga akhirnya dia merasa putus asa untuk menemukan haiwan itu kembali. Kemudian dia beristirahat di bawah pokok. Namun di saat itu tiba-tiba dia mendapatkan untanya sudah berdiri di sampingnya. Ia pun segera mengambil tali kekangnya. Kemudian berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku ini Tuhanmu." Dia tersalah berdoa kerana terlalu senang. Tengok kejadiannya anda, dahsyat. Asyaddul farah. Tengok apa dia nak kata. Terlalu seronok, dia tersilap cakap. Dia ni bukan nak buat jenayah akidah. Ni patut-patut kata lagu ni akidah kafi'ah. Dia kata bukan pasal itu, pasal terlalu seronok. Hati dia lain dah. Tengok, kita tengok apa penulis kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang kecintaan Allah terhadap taubat hambanya. Allah Ta'ala menyukai orang yang bertaubat dan orang yang sentiasa mensucikan diri. Kesukaan ini muncul kesenangan dalam bentuk yang lebih besar dari kesenangan yang ada. Apabila di alam raya ini terdapat rasa senang lebih besar daripada rasa senang orang yang menemukan bekal kehidupannya dan bekal sampainya ia dalam perjalanan. Setelah dia putus asa dalam hidup dikarenakan ia kehilangan unta yang ditumpanginya, maka rasa senang Allah Ta'ala terhadap orang yang bertaubat sama besarnya dengan rasa senang orang tersebut. Ketika rasa cinta seseorang terhadap sesuatu membesar, kemudian sesuatu yang dicintainya tersebut hilang, kemudian dia menemukan sesuatu yang hilang tersebut ada dalam genggamannya, maka dia tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan tersebut. Bahagia dia, benda yang dia nak hilang mai balik, bahagia dia sampai dia terlupa kata-kata di mulut dia tu. Yang menarik Nabi kata apa dia? Nabi kata Allah Ta'ala ini asyaddu faraha. Allah lebih gembira daripada orang ni bila hamba tu bertaubat. Dia jadi mahal awak. Yalah memanglah padang pasir kita duduk padang pasir, kita tak nampak penghujung. Tak nampak ujung. Fata Morgana. Tak tahu arah mana. Dia bukan ada signboard kiri kanan, dia tak ada. Dan kadang-kadang kita duduk pada pasal kita nampak macam lembaga melintas. Menakutkan. Sangat menakutkan. Kan pasal itu orang Arab tiazan. Dia nampak macam benda melintas. Tapi tak ada apa dia tiazan. Dia takut. Jadi dia naik unta, dia dengan unta tu lah, dengan bekal tu. Sandak asal, bawah pokok, buka-buka mata hilang. Kalau dia hilang, nampaklah unta tu nanti. Ujung nampak. Tapi hilang tak nampak. Sangat menakutkan. Menangislah dia. Menangis sampai letih. Sandak. Buka-buka mata unta ada. Ya Allah, Kaulah hamba aku. Akulah Tuhan kau. Allah punya seronok. Dia ni punya seronok. Sampai tersilap cakap. Allah tak hukum dia salah. Pasal Allah tahu. Dia bukan nak kufur Allah. Kedudukan dia tu, dia nak lafaz seronok dia kat Tuhan sampai tersalah lafaz. Maka apa dia? Tuhan punya seronok hamba ni mai kat dia lebih daripada kawan ni. Sampai apa? Sampai Tuhan tak mahu peduli dosa apa yang dia buat. Jangan cerita hang syirik ke, hang mentigakan aku ke, apa aku tak mahu tahu. Hang mai kat aku punya seronok, hang tu bersih aku cuci dosa. Walaupun hang kapiak sebelumnya.
Macam tu Allah suka orang bertaubat. Kan? Jadi tak patutlah orang kafir tak tahu benda ni. Jadi di mana kalau ulama-ulama kita tak bagi tahu kat mereka? Tak sampai juga ini. Kita ada yadim, ada jakim, ada pejabat agama, pejabat mufti, kita ada hakim, kita ada macam-macam. Patut orang kafir ni based on basic selesai. Sebab kemampuan sekolah kita bukan kecil-kecil boleh. Dahsyat-dahsyat. Itu tak masuk penjara maksiat lagi. Kan? Jadi ustaz-ustaz yang berceramah tak ada tauliah ni, satu maksiat tu kena tangkap. Dahsyat lah. Allahu Akbar. Macam mana? Mungkin lah. Allah yang mengetahui kesudahan dia kan. Betul sahabat Abdul Rahman. Sepatutnya sahabat Abdul Rahman orang bukan Islam, tak ada masalah dengan Islam. Walaupun dia tak masuk Islam. Betul? Pasal apa? Kalau dia tahulah macam ni khazanah dalam Islam. Sahabat Abdul Rahman rasa macam mana? Apa dia rasa? Kalau macam ni, tawaran kita bagi tahu kat dia, Allah tak mau peduli apa kesalahan dia. Hang kapiak ke, hang sembah berhala ke, hang mai kat aku, semua tu aku padam, aku delete. Dia pun kalau tahu macam tu, macam hari apa, hari pengampunan, apa orang panggil? Yang agung nanti bagi pengampunan kepada pesalah-pesalah yang, kan? Sopan yang polis korang amangan. Allahu Akbar. Itu lagi. Punya seronok kan? Tapi kita mahu kan? Ya. Takkan kita orang yang kita awak tidak itu lagi naik. Mereka ada orang bukan cari ini. Itu banyak. Berbuat sungguh. Kita kami juga flight hotel. Allahu Akbar. Betul. Kita merasa Allahu Akbar. Masyaallah. Lepas tu kata penulis, bagaimana tanggapanmu apabila orang dicintai olehmu? Engkau sangat cinta padanya. Dia ditangkap oleh musuhmu sehingga engkau dan dia dipisahkan. Engkau tahu bahawa musuh akan menyiksanya dengan siksa yang pedih dan dapat menghantarnya ke dalam kehancuran. Padahal kamu yang lebih pantas mendapatkannya. Ia adalah lahan untuk kamu menanam dan mendidik. Kemudian dia terlepas dari musuh. Dia mendatangimu secara tiba-tiba tanpa terlebih dahulu membuat janji denganmu. Dia tidak hanya mengunjungimu secara tiba-tiba sahaja, akan tetapi berada di depan pintu rumahmu. Dia merayumu. Dia meminta keredaan darimu. Dia meminta tolong padamu. Dan dia meletak pipinya di atas tanah kerana keputusasaannya darimu. Lalu bagaimanakah kebahagiaan yang menyelimutimu saat itu? Sedangkan engkau telah mengkhususkan dirinya untukmu. Engkau telah redha dengannya kerana kedekatan hubunganmu dan engkau lebih mementingkannya daripada yang lain. Betapa bahagianya engkau ketika itu, padahal engkau bukan orang yang telah membuat orang yang kau cintai itu ada. Engkau tidak menciptakannya dan tidak memberikan nikmat padanya. Apalagi Allah Ta'ala, dia telah membuat hambanya ada. Ia yang telah menciptanya, dia yang telah membentuk hambanya, menyempurnakan nikmatnya kepadanya. Ia juga suka apabila hambanya menyempurnakan kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Lantas hamba tersebut menampakkan kenikmatan tersebut, menerima nikmat tersebut, bersyukur atas kedatangannya, cinta kepada yang telah memberikannya, taat kepadanya, mau beribadat kepadanya, serta mau memusuhi, benci dan maksiat terhadap musuhnya. Dia di dalam taubat hal-hal seperti itu sangat terpenuh. Oleh kerananya taubat menjadi ibadat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kurnia olehnya
berupa taubat nasuha. Amin. Dahsyat, inilah contoh-contoh yang dia buat. Benda tu hilang, mai balik. Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui, yang mata kita, kesukaan kita. Allah ni, dia yang buat kita. Kita ni bukan buat unta tu, kita beli je. Allah ni buat kita, dia tahu. Tiba-tiba kita hilang daripada dia. Kita mai balik kat dia. Dia punya suka lah. Ya amat besar. Jadi, pasal itulah dikatakan taubat itu benda yang paling Allah suka. Taubat orang kafir menyebabkan Allah tak mau bangkitkan kesalahan dia apa-apa. Maka apa dia jadi? Dia seperti mana orang tak pernah berdosa. Allahu Akbar. InsyaAllah. Jadi bab taubat ini dia memukui kita punya jiwa untuk kembali pada Allah, dan kita katakan luasnya pintu taubat sehingga sesiapa pun boleh masuk di dalamnya. Kemudian insyaAllah kita akan jumpa bab yang ke-13. Penulis kata bab amal ma'ruf dan nahi munkar. Bab amal ma'ruf dan nahi munkar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya? Ada? Kita kata macam ni tangan. Ha? Kita macam mak sabar ya. Mak sabar ya? Jangan juga kepada aku yang sabar ya. Ya. Betul? Allah tak kata lah kita. Betul. Ada orang-orang yang berdoa, dia nak Islam, tapi dia tak ada perempuan. Dia tak ada